Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita nak tengok kenapa kita perlu melabur. Labur ni banyak jenis, banyak cabang sebenarnya pelaburan. Nak melabur lahan tanah ke, nak melabur dalam emas ke, ataupun dos yang tak berani, orang kata apa, tak nak risiko sangat, nak melabur dalam orang kata apa ASB ataupun tabung haji, orang kata apa, pelaburan-pelaburan yang risiko dia minimum, ataupun nak melabur dalam saham. Kita boleh tengok pulangan dia memang kalau melabur dalam saham ni memang kita normal kalau kita nampak kaunter-kaunter yang dalam setahun tu boleh bagi pulangan yang lebih daripada 100%, ada yang sampai 500%, ada yang setahun yang mencecah sampai 500% dan ke atas pun ada. So bukanlah kata in general, maksudnya boleh mencapai tahap pulangan yang sebegitu. Walau apa pun pilihan, kita perlu melabur. Jangan simpan saja duit kita dalam bank. Jangan ingat kita nak simpan saja duit ni, lepas 10 tahun baru kita nak keluarkan untuk guna. Kita kena tahu lepas 10 tahun duit yang kita simpan tu, nilai dia, dari segi nilai duit yang kita simpan tu adalah jadi sangat-sangat berkurangan. Sebab apa? Sebab ni benda lah ni yang dinamakan sebagai inflasi. Kerana kita every year kita ada inflasi. Kita jangan tengok graf ni sebagai orang kata apa, satu nilai yang naik dan turun, so seolah-olah macam dia tidak constantly naik. Kita tak baca macam tu. Contohnya kalau kita ambil this year, inflation rate is 3.17, maksudnya kenaikan secara umum harga barangan tu about 3.17% perbezaan harga, and then next year tu bukannya dia berkurang kepada 2.11, maksudnya berlaku lagi increment for another 2.11%. So betul ke macam tu? Dia sebenarnya pengiraan kadar inflasi ni sangat-sangat berkait dengan pengiraan consumer price index. Kita nampak ni memang inilah dia menunjukkan kenaikan harga orang kata apa, barangan dan perkhidmatan for over 10 years ni untuk Malaysia. So CPI index ni, consumer price index ni, secara mudah lah nak cakap, dalam satu bakul, satu troli barangan-barangan asas dan juga perkhidmatan asas tu, so perbezaan ataupun kadar kenaikan itulah kita katakan sebagai increment of point in the CPI index ni. So kita nampak from daripada 2012 sampailah tahun 2020 ni memang sampai tahun 2021 pun memang meningkat, disebabkan oleh kadar inflasi. That's why kena melabur, jangan simpan saja duit. So kalau kata nak melabur saham, so apakah itu saham? So secara ringkas, contoh, kalaulah ada seorang peniaga, Pakcik Tom contohnya, dia ada sebuah kedai bakery dan dia mempunyai skill yang sangat hebat dan memang mendapat sambutan lah dia punya kedai ni setiap tahun, dan dia yakin dia boleh kembangkan lagi dia punya perniagaan, tetapi dia tak ada capital, dia tak ada duit. So mungkinlah pada peringkat awal dia berkongsi dengan kawan dia, seorang ni, CA ni lah. So CA ni dia tak bagi apa kecuali duit. Dia bagi capital saja dekat Pakcik Tom tadi tu untuk kembangkan perniagaan bakery dia. And then pada ketika itu, investor yang nombor satu ni, CA ni, dia sebenarnya dah memiliki pegangan dalam perniagaan Cik Tom. So maksudnya dari segi pulangan, profit dan sebagainya, dia berhak lah. Dia adalah percentage yang dia perlu dapat dari segi profit perniagaan Pakcik Tom tadi tu, dalam keadaan dia tak bagi apa-apa, skill, tenaga dan sebagainya, hanya bagi capital. So as time goes by, mungkin perniagaan bakery Pakcik Tom ni sebenarnya boleh expand dengan lebih jauh lagi. So dia perlukan lebih banyak capital. So sama ada dia nak minta, yang CA ni dah tak ada duit dah, so sama ada Pakcik Tom ni nak minta duit daripada bank, ataupun another option adalah dia membuka pemilikan syarikat dia ni kepada orang ramai. Kalau tadi dia terhad kepada seorang saja, sekarang dia buka kepada semua orang satu Malaysia ni.
yang boleh memiliki perniagaan ni, a portion of dia punya perniagaan, dan membeli, maksudnya menyerahkan capital. So just imagine berapa banyak duit yang dia boleh dapat. So itu ketika itu orang kata apa, dia menawarkan pemilikan sebahagian daripada pemilikan syarikat dia kepada orang ramai. So kita ketika itu kita namakan dia menyenaraikan dia punya perniagaan ni dalam bursa lah. Itulah yang kita namakan saham. Kita memiliki sebahagian daripada perniagaan itu dalam bentuk equity, unit saham dia tu, equity tu. So apa yang kita of course lah, bila kita memiliki, kita bayar. So itulah dia, orang kata apa, kita memberi, orang ramai memberi duit, memberi capital untuk digunakan oleh Pakcik Tom. Dan akhirnya dengan orang kata apa, capital yang diberikan oleh orang ramai kepada perniagaan Pakcik Tom ni, perniagaan dia pun daripada kedai biasa berkembang menjadi mungkin sebuah satu Wisma Bakery ke, dan orang lain pula, orang pemegang-pemegang saham pula mendapat pulangan, sama ada dalam bentuk dividen ataupun dalam bentuk capital gain. Capital gain ni apa? Maksudnya peningkatan harga saham tu lah. Masa beli, mungkin seunit harga saham perniagaan Pakcik Tom tadi tu mungkin seunit RM1. Lepas 3 tahun mungkin seunit dah jadi RM5, RM6. So perbezaan harga tu kita namakan capital gain. So secara ringkasnya, saham ni kita, daripada situ kita faham saham ni adalah pegangan hak milik sesuatu syarikat dalam bentuk equity. Dalam bentuk equity. Dan kalau kata apa, bila saham tu dah masuk dalam bursa dan didagangkan, orang kata apa, dah ada proses jual beli dia tu dan sebagainya, ada untung dan ruginya, itu saham juga adalah perniagaan. So saya rasa mudahlah nak faham sebenarnya saham tu apa. It's basic macam tu saja. So apa benefit kalau nak memilih melabur saham ni? Antara plus point untuk melabur saham, yang pertama dia, kos dia adalah rendah. Kos dia rendah. Kita tak fix pun, okay, kalau nak melabur saham mesti kena ada RM10,000, mesti kena ada RM5,000, RM6,000 ke apa. Tidak. Sebab kita tengok saham, ada je saham yang nilai dia satu unit tu 20 sen je. Kalau nak beli satu lot, which is 100 unit, baru RM2. So orang kata apa, kalau kata melihat di segi belian minimum lah, maksudnya kita kos dia sebenarnya rendah. RM5,000, RM3,000 semua tu pun dah sebenarnya dah boleh trade. Dan kos untuk membuka akaun CDS pun baru RM10, RM11 macam tu saja. So bergantung. Kalau dos yang ada capital besar, bolehlah menggunakan capital yang lebih besar. Kalau dos yang baru nak mencuba, boleh menggunakan dengan capital yang rendah. In fact, kalau tak nak menggunakan capital langsung pun, just nak paper trade saja pun untuk menilai kita punya teknik pun boleh. Kemudian yang kedua, dia mudah dan juga fleksibel. Sekarang ni semua online, semua platform trading adalah online. Kita boleh melabur di mana-mana saja, bila-bila masa, guna telefon saja ataupun guna laptop ataupun guna desktop, semuanya secara online. In fact, orang kata apa, kalau seseorang tu busy pelaburan saham ni, dia banyak teknik. Kalau busy, tak boleh tengok chart selalu, tak boleh tengok phone selalu, boleh buat pelaburan secara swing, boleh buat pelaburan secara mid term, long term, yang mungkin kita hanya monitor sebulan sekali, seminggu sekali, mungkin setahun sekali dos yang pilih long term. Ataupun siapa yang memang tak bekerja, nak all the time, nak trade, nak buat duit setiap masa pun, orang kata apa, ada teknik intraday dan sebagainya. So dia mudah dan fleksibel. And then dari segi pulangannya, dia mempunyai pulangan yang tinggi lah, macam yang saya terangkan tadi. Boleh seharian boleh mencecah antara 1%, 2%. Ni seharian boleh mencecah paling tinggi 30% sehari. In fact, dalam setahun boleh mencecah sehingga beratus-ratus persen. Kalau teknik kita kena dan juga pemilihan kaunter yang baik, memang boleh mencecah sehingga 100% dan lebih. Kemudian tapi tu bergantung pada kita punya analisis dan juga pengetahuan kita dalam pemilihan kaunter. Memang pulangan dia tinggi. And then dia liquid, mudah. Pasal trading saham ni mudah untuk kita convert dia kepada cash. Sebab withdrawal juga online, macam kita online banking saja, berbanding dengan kaedah pelaburan lain, contoh macam hartanah dan sebagainya. Untuk kita dapatkan in term of cash tu mungkin memakan masa. Ni mudah.
just everything gunakan online platform, so dah masuk lah account kita macam tu saja. And then another plus point is that bila kita trade ni, bila kita melabur saham ni secara tidak langsung, tidak dapat tidak, kita akan sentiasa monitor perkembangan-perkembangan semasa dari segi ekonomi, finance, dan juga kita belajar dari segi sudut pengurusan kewangan dengan lebih baik, dan dia akan mendisiplinkan kita. So itu satu plus point yang sangat baik lah untuk pengurusan kewangan kita lah. So dengan itu, buat penilaian sendiri, pilihlah cara pelaburan yang terbaik. Apa pun perlu melabur, jangan simpan saja duit tu tanpa buat apa-apa. Okey, semoga bermanfaat.